Alhamdulillah para pendengar, kita kembali saat ini bersama untuk setiap petang Rabu untuk kita bertukar-tukar cerita, berkongsi pengalaman sebenarnya untuk kita koreksi satu lagi sisi kehidupan seorang mu'alaf. Dan di konti petang ni saya sangat rasa berbesar hati ya, kerana tetamu yang datang ni jauh tak jauh jugalah dari Melaka sebenarnya, dan datang ni pula bukan seorang tetapi bawa sekali anak muridnya ya. Tak lain tak bukan, saya nak kenalkan saudara Muhammad Adam Lawrence bin Abdullah. Assalamualaikum Adam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ke konti petang ni. Ya, sama-sama. Walaupun sibuk dengan mengajarnya ya, dan bawa sekali anak muridnya, alhamdulillah. Dan semua anak murid tu berapa orang tadi? 10 Ada 6 orang. 6 orang, dan semua tu anak-anak mu'alaf ya? Ya. Subhanallah, besar pahala dunia akhirat insya-Allah. Okey, nama diberi Muhammad Adam Lawrence ya. Mula-mula dulu saya ingatkan mungkin bila sebut Lawrence ni agaknya kacukan Mak Saleh kot. Tapi bila tengok ni macam Cina pun ada. Mungkin boleh kongsikan sikit tu latar belakang tu. Baik, Kaum apa? Saya Adam Lawrence berbangsa Iban. Okey. Daripada kampung Betong, sebuah kawasan pedalaman di hulu Sarawak sana. Okey. Ya. Dah berhijrah ke Melaka dah berapa lama dah? Okey, berhijrah ke Melaka baru 2 bulan. Bekerja kat situ. Bertugas di Madrasah Tafiz As-Siddiq sebagai mudir kat situ. Okey. Sebelum tu belajar di Kelantan di Institut Dakwah Islamiah Perkim. Kemudian sambung ke kuliah Pondok Darul Naim bersama dengan ustaz-ustaz daripada Pondok Pasir Tumbuh, Ustaz Basri, Ustaz Abdullah, Ustaz Soleh, Syekh Hazri Syam, saya, dan ramai lagi lah, Ustaz Wan Ali, dan sahabat-sahabat yang lain lah. Okey, baik. Sekarang rasa macam mana Adam bila dah lebih 10 tahun menganut Islam ni, rasa macam mana? Alhamdulillah, rasanya lebih kukuh lagi lah. Ya. Hanya kita belajar dan belajar macam mana nak aplikasikan Islam tu dalam diri kita lah. Cuma masih ada beberapa benda yang masih tak faham. Contohnya dalam bidang-bidang ilmu yang tinggi sikit lah. Macam tu lah. Saya, kalau yang basic tu rasanya InsyaAllah lah dah dapat menguasai dengan baik. Tahniah Adam, dalam jutaan manusia di dunia ni, Adam antara yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk diberikan hidayah ya. Dan hidayah tu sebenarnya sangat mahal ya. Hanya insan terpilih saja yang dapat memilikinya. Alhamdulillah. Okey Adam, mungkin kita nak kongsikan ya, antara soalan terpenting dalam segmen Islam Agamaku ini ialah kita nak tahu bagaimana perjalanan penganutan agama Islam terhadap Adam. Bermula detik tu macam mana tu boleh tergerak hati nak menganut Islam lah? Baik, belajar di SMK Datuk Patinggi Kedik Betong. Ada beberapa rakan Islam. Tetapi saya sendiri tak dapat nak tengok apa Islam tu sebenarnya daripada mereka. Dan apabila sampai ke tingkatan 4, tingkatan 5, masih lagi Kristian, masih lagi pergi gereja, pergi balik, ada Bible study, kemudian ada macam caroling time masa Christmas, sebelum Christmas. So maknanya masih terlibat dengan aktiviti gereja. Cuma nampak macam ada kekosongan. Ke mana hala tuju dia sebenarnya. Kemudian sampai ke tingkatan 6 saya berpindah ke SMK Simanggang. Kemudian pindah ke SMK Bintulu. Di Bintulu ada teks sejarah Islam masa tingkatan 6. So daripada situ belajar, tapi tak ambil kisah pun sebenarnya. Cuma yalah, disebut jugalah dalam Bible, maknanya ada last prophets. Cuma tak ramai orang yang memberi perhatian, kecuali orang yang masuk dalam group Bible study. Maknanya Bible study ni kita belajar bab ni. Alhamdulillah saya bersahabat baik dengan Reverend James Johari yang bertugas di Parish St. Thomas Bintulu. Maknanya kami berbincang secara terbuka lah. Kenapa agama Yahudi, kenapa Buddha. Kita ada satu bidang yang kita panggil ilmu riwayah wa dirayah. Satu bidang cabang ilmu daripada ilmu mustalah hadis. Maknanya rawi dengan rawi dia bersambung. Satu benda yang menyebabkan saya terfikir dengan jarak masa yang agak jauh daripada Nabi Isa. Kemudian nak sampai kepada zaman kita, memang memerlukan kajian yang betul-betul lah. Bukan sebab bagi saya nak terima pakai pendapat orang ni bukanlah nak kata saya sentiasa perfect, tapi yalah, kita kena ada konsep berfikir sebelum nak terima satu benda. Menilai sesuatu. Menilai satu dulu. Saya. Kemudian berhijrah ke Kuala Lumpur atas sebab nak sambung belajar lah. Ajak-ajaknya. Tapi yalah,
dekat Kuala Lumpur lah saya revert kembali pada Islam dekat dekat masjid di Shah Alam tu, Sultan Salahuddin saya. Okey. Tu yang mula-mula. Kemudian belajar dekat Madrasah Tafiz Az-Zahra sekarang. Dulu dipanggil Mahadul Ulum Al-Islamiyah dekat Sungai Pelong. Sekarang ni dipanggil Madrasah Tafiz Az-Zahra kalau tak silap saya. Yang mudir dia Ustaz Dalami. Ustaz Dalami. Okey. Lepas tu yang jaga saya masa tu abang dia Ustaz Hassan Sazali. So belajar daripada situ, awal-awal mereka terangkan Islam tu apa, Nabi tu siapa, kenapa Nabi Muhammad ni Nabi yang terakhir. Yalah, cuma mungkin terdetik masa tu nak masuk Islam sebab Islam rasanya lebih banyak menjawab tentang soalan selepas mati. Orang Iban sendiri sebenarnya mempercayai benda-benda akhirat. Dalam bahasa Iban disebut menua sebayan. Menua sebayan ni dikatakan sebagai satu tempat yang ke mana orang-orang akan mati. Menua sebayan. Dia ada yang disebut randau titi rawan. Maknanya benda yang sama, hampir sama dalam Islam. Randau titirawan ni maknanya lebih kurang macam sebuah titian yang halus. Lebih kurang kalau Islam kita sebut Siratul Mustaqim, di belah 7 tu. Rambut di belah 7. Rambut di belah 7. Maknanya dalam bangsa Iban pun ada benda macam tu. So rasanya agak compatible lah. Maknanya kita boleh fikir balik macam mana kenapa ni cerita ni macam ni. Saya sendiri fikir. Okey, baik. Maknanya perjalanan menganut Islam tu bermula daripada situ dengan penghijrahan ke Kuala Lumpur untuk belajar dan disusun oleh Allah Ta'ala untuk mengenali seseorang, maka dari satu tahap ke satu tahap, maka jadilah Adam pada hari ini yang telah pun menganut Islam lebih daripada 10 tahun, Alhamdulillah. Masa mula-mula nak menganut tu Adam, saya yakin setiap orang tu dia ada cabaran tersendiri kan. Ada orang mungkin mak ayah punya menyokong kan. Ada setengah orang macam sampai putus saudara ni 4-5 tahun barulah keluarga dapat menerima kembali. Macam dalam kisah Adam, macam mana agaknya penerimaan keluarga bila tahu Adam bertukar agama? So far keluarga memang ada cabaran dia juga. Hampir 10 tahun jugalah tak balik. Cuma kena gagahkan diri lah. Kena kuat. Kena kuatkan diri. Saya. Dengan keadaan masyarakat kampung, kalau kami orang di Betong sana, orang kawasan Batang Padih ni sebuah kawasan pedalaman yang hulu sangat. Bila sebut tentang masuk Islam ni, orang akan kata masuk laut ataupun menjadi orang Melayu, dia kata. Itu terms yang diguna pakai oleh orang Iban kat sana. Dia kata masuk laut. Kau ni masuk laut. Macam ni. Dan memang sedih jugalah bila terpaksa berpisah. Maknanya kita nak balik tapi keluarga kata bila tu, yalah, antara salah satunya bila dulu kan tak tahu pasal penukaran nama sebenarnya. Sepatutnya boleh kekalkan nama asal. Jadi agak sensitif sebenarnya isu penukaran nama di kalangan reverts. Jadi benda ni yang sepatutnya dikekalkan. Maknanya nama asal dia biarlah dengan nama. Boleh binkan dengan nama ayah dia, saya rasa tak ada masalah. Sahabat Nabi pun tidak ada seorang pun yang menukar nama dia. Betul. Jadi itu antara satulah yang di-highlightkan oleh ayah saya sendiri, oleh ibu saya sendiri. Sebab kenapa yang jauh hati tu? Sebab sampai tukar nama, kecil hati sikit lah. Okey. Saya dan lama kelamaan dah boleh menerima kembali. Pada tahun lepas ayah saya kena stroke. Dan saya sempat jaga dia selama 10 hari dekat hospital Kuching. Maknanya masa mula-mula balik tu mak masih tak pandang muka lagi lah. Dan hari kedua, hari ketiga bila saya peluk mak saya pegang tangan dia, saya cium dia. Dia mula menangis, saya tengok. Saya perasan lepas 10 tahun kan tak jumpa anak. Yelah, lama. Dan agak satu tempoh masa yang lama. Sangat lama. Saya. Okey, masa menganut Islam tu, ada tak di kalangan keluarga Adam yang menganut Islam juga? Keluarga saya ada seorang pakcik saya, dia duduk dekat Banting. Dia masuk Islam juga. Kemudian dia mendapat tentangan yang hebat juga daripada abang dia sendirilah. Mana pakcik saya. Mereka sampai bergaduh. Maknanya kalau saya pernah dengar dia kata tentang seksa kubur.
bagi tahulah pada saya macam mana seksa kubur. Kita tengok dekat perkuburan orang Islam, perkuburan orang Iban, sama je, senyap je, tak ada siapa yang meraung. Sampai macam tu dia kena. Tapi dia askar. Dia askar. Saya. Dan pencen, dan 18 tahun dia tak pernah balik. Lamanya. 18 tahun dia tak pernah balik. Maknanya memang agak susah sedikit lah sebenarnya untuk sampai ke tahap macam tu. Ya. Saya. Okey. Dan bila dah menganut Islam, saya yakin setiap orang tu ada pandangan awal dia sebelum dengan selepas. Sebelum secara rasmi menganut Islam. Sebab rasa nak berjinak-jinak dengan Islam tu dah agak lama kan. Seawal tingkatan 5 kan. Sekolah menengah lagi. Mungkin lebih awal dari itu. Setelah secara rasmi menganut Islam Adam, apa pandangan Adam tentang Islam sebelum dengan selepas? Baik. Islam pada saya sebelum mendekati Islam, maknanya kami secara jujur lah, maknanya orang Iban diberitahu oleh ayah mereka, ibu mereka, sebab Islam ni benda yang menakutkan bagi setengah orang di kawasan pedalaman. Sebab yalah, dekat kampung kami bila hari gawai orang Iban minum arak, mereka pun minum arak. Bila kami main judi, mereka pun main judi. Tak ada beza. Jadi bila lepas main Jumaat, bila kita orang dululah masa sekolah dulu, yang tanam saya beli nombor ekor, dia orang pun pergi beli pakai kopiah, pakai macam tu baju Melayu. Jadi tak nampak beza dia. Okey, kemudian dekat Umar Panjang, maknanya bila masuk Islam engkau tak boleh makan babi, kau tak boleh minum arak, macam ni. Maknanya sedangkan daripada kecil aku pelihara kau dengan bagi makan babi. Tiba-tiba besar kau tak makan dengan kami, macam keji lah terhadap mak ayah sendiri. Jadi ini benda yang sebenarnya. Sebab tu apabila saya bersama dengan sahabat-sahabat daripada Yayasan Amal, kami pergi buat dakwah di kawasan hulu pedalaman dengan Cikgu Husin, dengan Ustaz UMC, Ustaz Mat Cina, apa semua. Dan saya beritahu kepada mereka, sebenarnya benda ni yang kita kena terangkan kepada orang Iban. Bagaimana kita nak tarik mereka kepada Islam. Sebab sentimen masuk Melayu, jadi orang Melayu ni satu benda yang sangat sensitif sebenarnya. Kemudian bab makanan, kenapa Islam tak bagi makan babi, kenapa Islam larang minum arak. Benda ni yang kena ditekankan sebenarnya. Dan alhamdulillah bila kami bercakap, mana daripada direct dengan mereka, kami terangkan kenapa babi tak boleh dimakan daripada segi kesihatan ni. Saya. Okey. Baik. Kalau boleh kongsilah kan Adam, apa peristiwa ataupun kenangan yang pahit dan manis yang tak boleh dilupakan? Boleh kongsi tak? Okey. Yalah, bila ada sebenarnya, tapi agak sensitif. Tapi yalah, bila tak apa, kalau tak boleh tak apa, tanya je. Rasanya yang manis lah, yang manis. Yang pahit tu baik saya simpan lah. Okey. Saya dengan Allah. Saya. Yang manis apa? Yang manisnya bila saya sampai ke kuliah pondok Darul Naim, sebuah pondok di Kelantan. Saya belajar bersahabat dengan sahabat-sahabat saya, sebagai contohnya Ustaz Saifuddin, Karim, kemudian Hafiz. Ramailah, Farid, Armin, apa semua, Fatihi, ramai. Mereka menerima saya sebagai orang Islam. Biasanya kalau bila duduk dengan masyarakat, mereka akan pandang dia ni tak boleh nak azan lagi, dia ni tak boleh nak sembahyang lagi, so dia kena duduk tepi. Macam kita jadi orang Islam kelas kedua. Seolah-olahnya. Maknanya benda tu agak sensitif jugalah. Tapi bila sampai kat kuliah, mereka suruh saya jadi imam, mereka suruh saya azan. Maksudnya seronok awal-awal Islam masa tu. Kemudian kami belajar menghafal syair Alfiah Ibn Malik, belajar kitab kat sana, maknanya kitab-kitab Turath. Dan mereka membantu dalam kaedah memahami satu-satu ilmu, contoh ilmu arud, ilmu hadis, dan banyak lagi lah. Kemudian berkongsi lah, kemudian hidup macam mana seorang pelajar Islam, susah payah, tapi memang manis lah. Bila dah lama, bila kita fikir balik, kita jadi senyum balik. Itu tanda sahabat. Saya. Okey. Baik. Ketika dilanda ujian, apa yang Adam buat? Terdiam sekejap.
Ya, bila ujian, semua manusia ni ada ujian sebenarnya. Betul. Tapi bergantung pada macam mana tawajuh daripada Allah lah. Saya ujian saya lalui agak berat jugalah. Cuma yalah, tapi itulah macam yang kita kata, semua orang ada ujian dia. Betul. Sesuai dengan kemampuan dia. Bila saya sendirilah, bila saya ajar diri saya dengan solat ataupun menghiburkan hati saya dengan baca Quran, itu saja. Rasanya kalau nak cari benda lain, contohlah orang sakit jantung, kita bagi ubat sakit perut, memang tak akan jadi. Akan jadi. Jadi bagi saya, hiburan bagi saya bila saya sangat sedih, saya baca surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman, maknanya seakan-akan kita berbicara langsung dengan Allah Ta'ala. Maknanya kalau sedih pun, maknanya ada sesuatu untuk kita sebenarnya. Maknanya tiap jugaan dia, kalau hujan tu rupa-rupanya dia panggil nak menanti. Dia kalau sedih tu tak selama-lamanya, bahagia pun tak selama, semua silih berganti. Tu tak lain tak bukan untuk Allah uji tahap kesabaran dan keimanan kita, tinggi mana, tebal mana kan. Okey, baik Adam. Mungkin di kalangan masyarakat bila dah menerima, saya suka bila Adam sebut poin seolah-olah macam orang Islam kelas kedua macam tu kan. Okey, bila turun ke dalam masyarakat yang masa baru-baru dulu, mungkin orang memandang dia ni mualaf, mungkin masih baru lagi, banyak nak kena belajar lagi. Bagaimana, ataupun mungkin walaupun dia mualaf tapi semangat nak belajar dia kuat, dalam masa yang singkat mungkin dia dapat menguasai banyak perkara-perkara ataupun ibadah wajib Islam. Bagaimana agaknya cabaran bila turun dalam masyarakat sebagai seorang mualaf ni, Adam? Baik, Alhamdulillah. Di awal-awal tahun, masa masuk Islam tu, kami duduk di Perkim, Institut Dakwah Islamiah Perkim di Pengkalan Cepa. Dijaga oleh ustaz-ustaz yang betul-betul ustaz sebenarnya. Saya pernah tengok antara mudir kami, Ustaz Ahmad Idris Ahmad, maknanya seorang guru yang murabbi, yang mendidik pelajar. Bila pelajar marah dia, pelajar tolak dia tak pernah marah pelajar. Dia cuma senyum dan gosok budak tu balik. Macam mana dia mendidik orang asli, macam mana dia mendidik orang Kemboja, orang Sabah Sarawak, orang Cina. Macam-macam latar belakang, macam-macam perangai. Saya banyak belajar daripada dia lah. Saya memerhati sikap dia, macam mana dia nak jadi seorang guru, macam mana nak jadi seorang Islam yang bagus. Kemudian bila masuk ke dalam masyarakat Melayu, mereka dengan sedia ada Islamnya, dengan lahir sebagai seorang Islam, mereka lebih faham. Tapi ada sesetengah benda perlu diperhalusi balik lah. Mungkin bukanlah untuk mengatakan maknanya mereka kurang kefahaman, tidak. Tetapi contohnya lah, macam kami, saya pernah jadi imam dekat surau, di sebuah surau lah, saya tak mau sebut mana tempat dia. Dia kata daripada mana asal dia ni, gini. Maknanya yalah, terasa jugalah bila dia kata macam tu, asal usul dulu pencuri ke apa ke. Maknanya tak boleh lah kita nak sebut kisah yang lama dulu. Yalah, tak payah ungkit lah. Rasanya agak sensitif jugalah. Dan sebab masa tu saya datang dengan ada kawan yang India, ada yang Cina, ada orang asli. Maknanya masa bulan Ramadan, sepatutnya bulan Ramadan macam tu kita tidak bercakap perkara-perkara yang menyedihkan hati orang Islam yang lain. Jadi sensitif lah bagi saya. Dan mungkin orang lain tak terasa, tapi yalah, adab kita sebenarnya bila bersama-sama dengan orang Islam yang lain. Boleh jadi orang yang kita kata tu Allah lebih pandang dia. Boleh jadi macam tu. Mungkin hingga di dunia dikata, dikutuk, dikeji, dicerca, tetapi sangat mulia di sisi Tuhan, Yang penting ialah pandangan di sisi Allah Ta'ala, Adam. Alhamdulillah. Dan macam bila saya kata kat dia, saya kata, pakcik, saya terangkan pada dia, sahabat saya ni orang India ni, dia imam, dia hafaz lebih kurang 24 juz Quran. Saya kata kat dia, yang Cina yang sebelah saya ni, dia bawa balik daripada universiti dekat Yaman, antara orang yang belajar ilmu hadis kat sana. Saya sendiri, saya kata kat dia, bukanlah untuk nak riak, tapi kita rasa malu pun ada, sebab orang ramai tengok kat surau. Saya pun jawab, saya kata saya antara orang yang terjemahkan Quran dalam bahasa Iban. Dan sekarang saya kata dia dah siap 15 juz. Alhamdulillah. Dan Yasin yang diterbitkan oleh PTS pun dah diedarkan di Sabah Sarawak kat sana, dalam bahasa Iban. So saya tanya dia balik, apa pula sumbangan pakcik untuk Islam? Dia hanya mampu terdiam. Sebab tu saya kata mungkin orang yang kita marah,
orang yang kita hinakan lebih tinggi daripada kita sebenarnya di sisi Allah. Betul. Ya. Saya satu pengajaran yang patut kita ambil dan kita sedari, kadang-kadang bukan orang tak perasan benda ni, orang perasan je, tapi perasan ataupun kesedaran itu bimbang-bimbang bermusim ya. Bila kita dengar ceramah agama, mungkin waktu tu tinggi keinsafan kita. Habis keluar daripada majlis ilmu, mungkin kita balik asal kita, terus memandang orang dengan hina dan sebagainya. Okey Adam, mungkin kalau dapat kita kongsikan ya, di kalangan adik-beradik sendiri, ada berapa orang adik-beradik? Saya ada 6 orang adik-beradik. Anak yang ke? Saya anak yang ketiga kalau kira. Okey. Anak yang ketiga. Macam mana adik-beradik boleh terima Adam dah tak sama agama dengan kita contohnya? Ya, adik saya yang bongsu, Elizabeth, dia okey. Dan yang nombor 2 last tu dia okey, lelaki. Dan yang nombor 3 tu memang ada konflik sikit dengan saya. Kemudian saya, kemudian lepas tu naik pada kakak saya, Florence. Dia seorang yang kuat gereja, orang yang memang full time dalam gereja. Maknanya kami masih ada lagi ketidaksefahaman lah. Sebagai contohnya, masa ayah saya sakit, dia kata, kau janganlah zikir kat sini, janganlah baca Quran kat sini. Maknanya masa ayah sakit tu, ialah bila kita dah mengantuk tengah-tengah malam, ada jugalah nak berzikir sekejap. Mungkin dia dengar, dia rasa dia tak selesa, ataupun mungkin dia tak faham apa yang kita baca. Tu mungkin salah saya sendirilah. Salah saya sendiri, saya tak menerangkan kepada dia apa yang saya sebut, apa yang saya baca. Kemudian kakak yang sulung dia dah berkeluarga dan kurang sedikitlah kontak dengan dia. Cuma saya rasa dia okey. Okey, baik. Kita nak dengar suara hati seorang mualaf. Okey, ramai yang akan tanya soalan ni, okey. Bagaimana seharusnya orang Islam ya nak berdakwah dengan bukan Islam? Katakanlah bayangkan kalau kita patah balik 10 tahun ke belakang, ketika itu Adam belum lagi mengenal Islam, apa yang Adam harapkan daripada orang Islam? Adakah mungkin Adam tertanya-tanya, tak ada orang ke nak terangkan kepada aku apa Islam itu sebenarnya? Tak ada orang ke nak beritahu, nak mengajak kepada Islam? Macam mana? Soalan yang bagus sebenarnya. Terima kasih. Satu kisah semasa Cikgu Husin, sahabat dan ayah saya daripada NGO Yayasan Amal yang bersama dengan kami di dakwah ke Sabah, di pedalaman Sarawak. Sampai di sebuah rumah panjang Lidam, jumpa dengan tuan rumah dekat situ. Dia kata kat Cikgu Husin, saya dah umur 40 lebih, 50 lebih, dia kata, menunggu-nunggu orang Islam datang untuk berdakwah kepada kami, mengajak kami masuk Islam. Dan masa tu saya ingat Mufti Wilayah Persekutuan yang baru, apa nama dia tu? Lupa dah. Dia pun ada sekali. Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dia ada sekali masa program tu. Mengislamkan lebih kurang 40 orang masa tu. Maknanya di Sarawak sebenarnya Islam ni terlambat sampai di Sarawak. Terlambat sampai, dan kami ketinggalan lebih kurang 100 hingga 200 tahun. Kalau sebut dalam bidang ilmu maknanya kalau di Kelantan kita nak dengar orang yang membaca syair Alfiah ni, belajar ilmu nahu ni ramai. Kalau di Sarawak, kalau kita sebut pasal ilmu nahu saraf ni, sedikit saja. Ada tapi sedikit saja. Apa yang saya harapkan masa saya tinggal tanam di SMK Bintulu, saya lihat orang Islam dengan orang bukan Islam, mereka berpuak-puak sebenarnya. Mereka berpuak-puak, dan orang Islam sendiri dia tak tunjukkan apa yang sepatutnya ada pada Islam tu sendiri. Sebagai contohnya, ramai cendekiawan yang ribet, dia kata kami lebih banyak menjumpai Islam di barat berbanding di timur sebenarnya. Kita tengok kepada Palestin lah, isu Palestin. Macam mana orang Arab di sekitar di sendiri yang Islam membiarkan saudara mereka di Gaza. Itu sebenarnya antara salah satu lah. Baik, soalan tadi, apa yang saya harapkan sebenarnya daripada orang Islam? Yang pertama, kita nak tahu pasal kenapa solat, kenapa azan, kenapa puasa, haji, kenapa menyusahkan diri sampai tak makan. Itu antara benda-benda yang bermain dalam kepala saya dulu lah. Kemudian yalah, tahun-tahun awal tu pun ada masalah jugalah dalam puasa. Yalah, biasalah baru lagi. Saya masuk Islam umur dalam 23 macam tu. Okey. Jadi
nak terus berpuasa tu memang ada masalah. Jadi bila benda tu, bila kita tengok, ialah budak-budak tingkatan 6, ada juga yang Islam yang isap okok, yang apa ni, yang minum air waktu rehat, dia minta air kita. Tapi sebab tu saya kata saya tak jumpa apa beza dia, sama saja. Sama saja, kecuali satulah, mengucap kalimah syahadah. Yang tu saja. Maknanya kemudian kita nak tahu jugalah kenapa mereka bertudung, kenapa mereka pakai tudung, kenapa tak boleh buka rambut. Ini antara benda-benda yang ditanya sebenarnya oleh orang non muslim. Saya sendirilah khususnya yang tertanya jugalah kenapa sampai macam tu, kenapa begitu sekali, kenapa berbeza. Tapi bila kita tengok balik, tengok gambar yang orang lukis untuk Maryam ataupun The Virgin Mary, semua gambar dia pakai tudung sebenarnya. Bila saya tengok balik dalam gereja, semua gambar ibu kepada Jesus ataupun Isa alaihissalam, dia memakai tudung. Tak ada satu gambar yang membuka rambut Maryam ni. Tak ada. Tak ada. Cubalah, boleh tengok, boleh berhati The Virgin Mary. Ada tak dia buka tudung dia? Tak ada. Ada. Jadi benda tu sebenarnya yang hilang. Yalah, bila zaman berzaman, nak sampai ke zaman kita, daripada zaman Nabi Isa ke zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beribu-ribu tahun. Maknanya benda tu nak sampai ke sini dengan banyak tapisan dia, dengan banyak cerita, banyak kisah, banyak benda berlaku. Jadi ada setengah perkara akan hilang macam tu saja. Iyalah. Saya. Okey, itu yang sebagai seorang mu'alaf nak tahu ya, benda-benda asas tu, kenapa semayang, kenapa kena puasa. Maknanya peranan kita sebagai seorang Islam ya, mungkin saya rasa ada yang menerangkan, cuma kena setiap daripada kita lah kena memikul tanggungjawab itu ya. Menerangkan, kalau tak terang orang tak faham, kalau tak ada penjelasan orang tak faham ya. Kita kadang-kadang banyak macam menegah, jangan itu dan ini, tapi tak jelaskan kenapa jangan itu dan jangan ini. Jadi pada diri saya lah, Islam, kenapa Islam tu sangat-sangat cantik sebenarnya. Sebab bagi saya dia menjawab banyak benda. Kemudian daripada segi luaran, maknanya dia lebih bersih. Maknanya daripada kita bangun tidur sampai kita tidur balik, Islam mengajarkan semua benda. Tak ada satu benda pun yang Islam tidak ajarkan. Dia menjawab banyak-banyak perkara. Bab makan pun Islam ajar. Bab kita nak pergi ke tandas pun Islam ajar. Dan saya rasa lebih comfortable, zon selesa bagi saya di awal-awal Islam tu. Kenapa macam ni, kenapa macam ni. Kemudian bila kita dah masuk Islam, kita dah belajar tentang Islam, lagi kemas sebenarnya pemahaman tu. Bila kita belajar dan kita jumpa dalil, sebagai contohnya setiap ayat Quran ni dia ada i'rab dia, ada kaedah-kaedah yang ulama tetapkan. Maknanya bila kita jumpa benda tu, maknanya kemudian kita imbas balik apa yang disebut dalam Quran sama dengan sains, dah beribu-ribu tahun. Mustahil pada zaman dulu ada teknologi yang hebat macam tu. Jadi benda ni memantapkan diri kita. Sebab tu saya rasa Islam lebih kukuh lah untuk diri saya. Kemudian bila kita baca kisah-kisah sahabat Nabi dalam kitab Hayatus Sahabah contohnya, ataupun kitab-kitab yang lain, Sirah Nabawi, kita akan jumpa pengorbanan mereka pada Islam. Kenapa mereka sangat-sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berjuang bersama Islam. Sebab Islam bagi saya benda yang hak. Cuma tinggal manusia akhir zaman, mereka ialah karahiyatul maut wa hubbud dunia. Ni penyakit besar bagi kita lah. Cintakan dunia, takut pada mati. Saya. Sebab tu Islam tak menjadi satu tarikan. Islam tidak menjadi satu tarikan kepada orang bukan Islam. Sebab masing-masing bila dah kita hidup dalam suasana zaman yang macam ni, maknanya suasana pentingkan diri sendiri itu lebih banyak sebenarnya daripada berkorban ataupun belajar berkorban. Kalau betul pun ada yang berkorban, ada pula pihak yang akan ambil kesempatan. Jadi benda tu jadi macam tu. Kita, masyarakat kita terus menerus dalam keadaan macam tu. Jadi Islam tu tak bergerak. Sedangkan hari demi hari, maknanya makin ramai ulama' yang meninggalkan kita. Dan bila ulama' ni, mereka lah yang pegang, ataupun mereka lah yang jadi penapis kepada masyarakat ni, yang menerangkan hukum makam. Dan sebab itulah bila
dah tak ada Nabi, maknanya ulama yang akan pegang ilmu-ilmu Islam ni, tempat rujukan bagi orang Islam. Saya rasa macam itulah lebih kurang. Saya. Okey, bila disebut nilai kejayaan itu, setiap orang punya pandangan yang berbeza. Ada orang bila dah capai cita-cita, katakan nak jet peribadi, dah berjaya dah tu. Tetapi erti berjaya yang sebenar pada Adam tu macam mana tu Adam? Berjaya, saya ada dua sebenarnya. Satu pada saya yang peribadi, satu yang bersifat untuk masyarakat. Kalau dikongsikan, maknanya saya memohon doa lah pada para pendengar dekat sini supaya apa dia? Dipermudahkan urusan saya menterjemahkan Quran dalam bahasa Iban, InsyaAllah, supaya siap dalam masa 2 tahun ni. Dan tu yang saya kata sebagai kejayaan peribadi saya sendirilah. Yang keduanya untuk masyarakat, maknanya kami Iban Muslim tengah mengusahakan satu madrasah untuk pelajar-pelajar yang di Sabah Sarawak, dekat Kuching, sebuah madrasah untuk mu'alaf ribet ataupun untuk shelter mereka yang tak ada rumah. Doakan kami. Itulah saya rasa kejayaan yang paling besar lah untuk kami di Sabah Sarawak sana. Itu jariah dunia akhirat tu. Bukan sikit-sikit tu. Besar tu, insya-Allah ganjarannya. Sama-sama ya para pendengar, saya dan anda semua kita doakan ya. Dan juga mungkin harapan pada keluarga, di kalangan keluarga Adam dan pakcik baru mengenal Islam ya. Yang lain masih belum lagi. Insya-Allah kita doakan ya. Saya. Okey. Dan mungkin di hujung-hujung ni Adam ya, kalau dapat ditanyakan pada Adam, apa lagi harapan Adam sebagai seorang Muslim yang Adam inginkan? Ramai yang nak turun doa, nak aminkan ni. Harapan pada diri, pada masyarakat, pada keluarga. Kalau tengok kepada konteks kita lah, dunia Islam sebenarnya kita memerlukan pemimpin yang hebat macam Saidina Umar untuk membangkitkan balik suasana Islam. Kita perlukan ulama yang betul-betul takut kepada Allah, semacam Imam An-Nawawi. Bila mereka berfatwa, maknanya semua orang akan dengar. Ni zaman sekarang bila ulama bercakap, orang akan takwilkan, orang akan persoalkan balik, rendahkan ulama. Ini benda yang perlu diperbaiki oleh kita lah. Dan kita juga perlukan, maknanya masyarakat yang lebih prihatin sebenarnya. Masyarakat yang lebih prihatin. Apabila, sebagai contoh lah, kalau satu-satu kampung ada, satu daerah ada 2-3 buah masjid ya. Dalam kutipan masjid tu, dalam daerah dia tu mesti ada seorang atau 2 orang mu'alaf. Maknanya masjid tu sendiri sebenarnya berperanan boleh membantu mu'alaf kat kawasan tu. Tak perlulah maknanya sampai mu'alaf ni membawa diri pergi sana sini, tak ada rumah. Sebenarnya ni benda-benda yang perlu diperhatikan sebenarnya. Sebagai contoh dia berlaku di Kelantan contohlah. Kami dekat Institut Dakwah Islamiah dululah. Zaman dulu ada cuti 2 bulan. Tak tahu pergi ke mana. Tak ada mak, tak ada ayah. Dan membawa diri masing-masing. Dan just kerja jadi, macam saya jadi tukang kebun. Saya jadi tukang kebun. Saya selalu ambil rumput untuk lembu orang. Dapatlah RM5, Alhamdulillah. Untuk belanja peribadi. Masa tu duit zakat pun dapat dalam RM80. Itulah untuk makan, itulah untuk sewa rumah, semua. Dalam keadaan macam tu kami survive. Sebab tu saya kata bukan sahaja daripada segi bukanlah mengharapkan bantuan orang, tapi ialah innamal mu'minuna ikhwah. Maknanya semua orang Islam tu bersaudara. Betul. So contohnya kalau masjid, satu daerah tadi ada 5 buah masjid. Dalam satu daerah tu ada 5 orang mu'alaf. Mereka boleh salurkan, boleh bantu. Maknanya jangan biarkan. Mungkin zaman kesedihan saya dah berlalu. Maknanya zaman yang next daripada saya, akan ramai manusia yang kembali pada Islam sebenarnya. InsyaAllah. Kalau kita tengok pelajar-pelajar yang masuk Islam, maknanya berkim, saya tengok di Pondok Pasir Tumbuh. Maknanya ramai antara pelajar-pelajar Sabah Sarawak yang dihantar oleh Jabatan Agama Islam Selangor. Masa zaman saya dulu lah. Kemudian antara alumni yang famous lah daripada IDIP ni, bila sebut IDIP ni, Dr. Farid Ravi. Dia antara pelajar daripada sana. Maknanya untuk, mungkin orang tertanya-tanya jugalah, apa tu Institut Dakwah Islamiah Perkim. Antara orang hebat dekat situ,
Dr. Farid Ravi. Mhm. Ramai juga lah Ustazah Nazirah Nata Kumar. Ramai juga. Saya. Kemudian harapan pada masyarakat sebenarnya bila contohnya macam ada NGO yang bergerak untuk berdakwah di kawasan pedalaman, bantulah mereka. Maknanya paling tidak pun dengan doa. Kalau tak dapat nak hadirkan diri, dengan doa pun boleh. Saya. Maknanya sebab kerja Islam ni banyak sebenarnya. Betul. Masa kita yang sempit. Al-wajibat aksaru minal aqwat. Maknanya kerja-kerja kita untuk Islam banyak sangat. Tapi masa kita. Sebab tu semua orang perlu berkorban lah sebenarnya. Perlu berkorban. Saya. Okey. Baik, mungkin sedikit pesanan kepada para pendengar, kepada mereka yang bergelar mu'alaf, apa kata-kata semangat yang nak diberikan ni, Adam? Ya. Untuk saudara baru, untuk mu'alaf, tak kira lah dia orang Iban, orang Cina. Yang pertama sekali pada saya lah, jagalah solat. Jagalah solat. Apabila kita jaga sembahyang, maknanya kita ada satu talian hayat direct dengan Allah Ta'ala. Maknanya bila ada masalah, keluarga marah, kita tak ada duit, tak ada rumah nak pergi, kita masih ada Allah sebenarnya. Betul. Kita masih ada Allah sebenarnya, Tuhan kita. Itu yang pertama. Kemudian jangan tinggalkan belajar. Jangan tinggalkan belajar tentang Islam. Sebab kalaulah kita tak belajar, maknanya kita sama saja. Sama saja. Masih tak ada yang berubah. Cuma mengucap saja. Mengucap kalimah syahadah. Kemudian tak ada belajar. Kita tak tahu apa-apa. Apa yang halal, apa yang haram, apa yang boleh, apa yang tak boleh, apa yang perlu buat, macam mana solat, macam mana puasa. Dan yang kedua dia Quran. Quran ni bagi saya adalah hiburan sebenarnya. Orang Islam sepatutnya berhibur dengan Al-Quran. Bukan dengan hiburan ke sana ke sini. Bukan. Jadi untuk saudara baru, belajarlah Quran. Belajarlah syair-syair, macam mana nak hafal, macam mana nak memudahkan lidah kita tu. Sebab kita kebanyakan reverts ni dia dah masuk Islam lepas umur 20-an ramainya. Ada yang dah lepas 30-an, mungkin lidah dah keras. Kemudian perlukan satu benda untuk dia belajar. Macam mana nak lembutkan lidah dia untuk belajar Quran. Maka sebab tu saya kata jangan tinggalkan belajar. Sebab kalau sehari tinggalkan belajar, maknanya lidah yang keras bertahun-tahun tak boleh nak diubah. Tak boleh nak diubah. Saya. Baik, itu saja ke? Saya rasa itu sajalah daripada saya. Baik, terima kasih banyak-banyak Muhammad Adam Lawrence bin Abdullah yang sudi datang petang ni. Satu perkongsian yang sungguh bermakna, dan kita doakanlah sama-sama hajat Adam tadi tu, supaya kitab terjemahan Al-Quran yang diterjemahkan dalam bahasa Iman cepat siap, dan apa jua yang diniatkan dipermudahkan, dimakbulkan. Dan juga yang paling penting juga kita doakan mudah-mudahan seisi keluarga, seluruh kaum keluarga Adam diberikan hidayah dan ditempatkan dalam syurga, sebaik-baik syurga. Saya doakan syurga Firdaus untuk Adam. Amin. InsyaAllah Adam. Terima kasih Adam. Moga apa jua yang mendatang tu ditempuhi dengan sebaik yang mungkin, setabah yang mungkin. InsyaAllah. Anda insan terpilih. Assalamualaikum Adam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.